Oke, selamat datang kepada tips Tiff pada hari ini. Jadi, tips yang Tiff ingin share pada video kali ini kepada kamu orang adalah tentang apa yang bakal ataupun apa yang menyebabkan loan kamu orang tu susah approve oleh pihak bank. Nah, bagi Tiff memang banyak kali sudah Tiff memang selalu beritahu tentang tips ni ataupun tentang topik ni, tetapi saya masih juga mau mengulangnya lagi supaya kamu orang tu faham sebenarnya apa kehendak bank apabila dia menerima dokumen daripada kita sebagai customer kepada mereka. So bila kamu orang faham tentang ini guys, maka kamu orang tidak akan mengalami kesusahan apabila ingin mendapatkan kereta idaman kamu orang. Okey, jadi apa yang menyebabkan bank tu sangat anti dengan kamu orang ataupun terus reject nama kamu orang apabila kamu orang mau apply loan? Pertama adalah nama kamu orang tu adalah blacklist. Nah, kadang-kadang sales advisor tersebut ataupun juru jual kamu orang tu dia ataupun bank officer tersebut dia tidak akan beritahu kamu orang directly bahawa kamu orang tu blacklist. Nah, apa yang Tiff selalu terimalah tentang blacklist ni adalah kadang-kadang customer tidak mau berterus terang bahawa dia adalah blacklist. Nah, blacklist ni banyak jenis guys. Satu adalah internal blacklist. Nah, internal blacklist ni di mana dia pernah membuat bayaran tidak cantik pada satu bank tu. Macam contoh satu bank A, dia mempunyai rekod yang tidak bagus. Nah, apabila dia tidak mempunyai rekod yang tidak bagus, ini yang banyak orang tak faham. Dia fikir dia sudah jelaskan hutang dia dekat bank tersebut, tetapi kenapa masih ada rekod dia dekat bank tersebut? Nah, sebab tu yang Tiff cakap tadi, internal blacklist. Bila internal blacklist ni, dia akan selama-lamanya lekat dekat sistem bank tersebut bahawa dia memblacklistkan nama anda daripada meminjam duit daripada bank tersebut. Tetapi anda masih boleh pinjam duit di bank lain. Nah, itu internal blacklist. Yang kedua pula adalah external blacklist. Bukan external blacklist, dia blacklist di mana dia totally blacklist di mana dia tidak membayar langsung pinjaman tu. Dia tidak settle pun pinjaman tu. Maksudnya dia memang blacklist, bank negara sudah blacklistkan nama dia dan bank negara sudah berpesan kepada semua bank bahawa jangan terima orang ni kalau mau loan kerana dia tidak membayar hutang di previous bank sebelum ni. Nah, itu dua jenis blacklist yang saya selalu terimalah, dan kebanyakan customer dia selalu menggunakan pelbagai alasan di mana dia pinjam nama untuk orang lah, untuk dia pinjam dia tidak kerjalah masa tu dan macam-macam lagi lah yang dia ada masalah dan alasan, dan apapun alasan anda, semua itu tidak diterima oleh pihak bank kerana pihak bank cuma mau tahu, dia tidak mau tahu apapun persoalan pribadi anda. Yang dia mau tahu adalah anda mesti bayar hutang yang kamu orang loan dengan mereka. Itu saja yang dia mau tahu. Okey. Tips yang kedua pula adalah tentang gaji basic kamu orang. Nah, kebanyakan bila kita mau apply loan, ini sangat-sangat penting bagi orang yang pertama kali apply loan. Nah, pertama kali apply loan ni, di sini yang Tiff maksudkan adalah mereka ni dia tidak pernah apply satu loan pun seumur hidup dia. Tetapi tiba-tiba tu dia mau apply kereta besar. Kereta besar seperti yang Tiff cakap adalah Isuzu D-Max lah. Saya memang fokus kepada Isuzu D-Max. Saya tidak berapa fokus dengan brand lain sebab saya ingin membantu orang untuk mendapatkan Isuzu D-Max pada tahun ini. Jadi sama-samalah merealisasikan impian ni untuk membantu orang mendapatkan Isuzu D-Max. Tetapi gaji pokok dia rendah, gaji basic dia rendah. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan kamu orang pun tidak akan dapat Isuzu D-Max kamu orang lah. Dia juga adalah antara penyebab kenapa bank ataupun pinjaman anda ditolak oleh pihak bank kerana anda tidak dianggap berkemampuan untuk memiliki kereta tersebut. Nah, contoh gaji pokok ataupun gaji basic kita adalah 1,200. Lepas tu kamu orang mau beli kereta yang hampir sama dengan bulanan dia sama dengan basic kamu orang, walaupun kamu orang ada OT ataupun allowance. Tapi let's say kalau tidak ada OT dan allowance, apa yang terjadi dengan pinjaman tersebut? Adakah kamu orang mampu untuk membayar? Di situlah akan terletaknya bank bila call kamu orang akan reject.
Nah, kamu orang akan lari, kamu orang akan bagi alasan banyak, dan kamu orang akan marah pihak bank kerana menagih hutang yang sepatutnya kita bayar. Tapi kita tidak sedar bahawa basic kita tu sudah menyebabkan kita tidak mampu pun untuk memiliki Isuzu D-Max. Tapi kita berdegil juga. Nah, jadi apa yang kamu orang patut lakukan kalau gaji basic kamu orang rendah, buatlah OT ataupun allowance banyak-banyak dengan kamu orang punya company. Terutamanya orang yang makan gaji OT lah. Kerja keras-keras selama 6 bulan. Lepas tu masih mesti kerja, tetapi selama 6 bulan tu please lah jaga. Kamu orang sudah tahu kamu orang punya basic tu kecil, please lah jaga allowance ataupun OT kamu orang tu, jangan pernah miss pun untuk memiliki OT dan allowance tu supaya dia nampak tinggi. Tak semestinya orang yang gaji basic ni kecil tidak dapat memiliki Isuzu D-Max kan. Memang ada cara dia, iaitu tingkatkanlah OT kamu orang. Tapi Tiff, saya ni tidak dapat kerja keras selama 6 bulan. Itu je gaji saya. Itu pun salah satu persoalan yang saya selalu terima lah. Jadi apa yang patut kamu orang lakukan adalah carilah penjamin. Nah, penjamin ni terdiri daripada ibu bapa, anak, isteri, suami dan adik-beradik. Adik-beradik ni adalah mengikut bank lah. Ada setengah bank masih menerima adik-beradik sebagai guarantor, tapi ada setengah bank dia tidak mau menerima adik-beradik sebagai guarantor. Depend dengan bank masing-masing. Jadi kena pandai cari sales advisor yang pandai mengatur dokumen kamu orang tu. Selalunya gaji pokok ataupun gaji basic yang rendah, bagi saya gaji basic yang rendah adalah 1,500 ke bawah. Kenapa saya mengatakan 1,500 ke bawah adalah rendah untuk memiliki Isuzu D-Max? Kerana harga gaji basic 1,500 ke bawah ini hampir sama dengan harga sebuah Isuzu D-Max selama sebulan, iaitu untuk tempoh sebulan. Jadi gaji basic, contohlah tidak ada OT, tidak ada allowance, gaji basic kamu orang tu saja sudah habis untuk dibayar untuk installment Isuzu D-Max selama sebulan. Nah, jadi kalau tiada, carilah penjamin. Jadi tips yang ketiga adalah umur yang terlalu muda. Nah, ada juga yang muda bertanya dengan Tiff untuk apply Isuzu D-Max. Nah, terlalu muda ni, apakah umur yang terlalu muda bagi pihak bank adalah seperti di bawah 22 ataupun 23. Nah, yang ni memang susahlah untuk pihak bank luluskan kerana umur-umur begini dia belum stabil, guys. Dan kebiasaan memang bank akan minta penjamin lah untuk kamu orang kerana dianggap umur ni masih bermain-main. Saya tahu tak semua umur bawah 23 ni bermain-main, tetapi saya di masa umur 23 masih bermain-main. Jadi susah untuk apply loan, tetapi bila kita sudah meningkat 25 tahun ke atas, kita start memikirkan kehidupan ni adalah satu komitmen yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ini saya memang selalu terimalah yang keempat ni, iaitu komitmen bulanan yang tinggi. Nah, komitmen bulanan yang tinggi sebagai orang yang pandai mengawal kewangan, seharusnya kita tidak, contoh kalau kita over komitmen, memang betul kamu orang ada income ekstra di luar, tetapi income ekstra di luar tu tidak dapat dibuktikan kepada bank bahawa kamu orang betul-betul earn that income, Macam contoh, kebanyakan orang cakap memang saya high commitment sis, tetapi saya ada income ekstra dekat luar, saya ada ini, saya ada itu. Tapi macam mana kamu orang buktikan? Satu, kamu orang tidak masukkan dia ke dalam bank, just pakai mulut saja. Yang kedua, tidak ada dokumen proper yang membuktikan bahawa income kamu orang tu betul-betul income kamu orang. Ada juga macam tu. Ataupun yang ketiga, mungkin dia illegal dan kamu orang tidak dapat buktikan, ataupun dia melalui cash term. Jadi saya tidak boleh cakap pergi bank bahawa kamu orang ada extra income, tetapi semuanya tidak dapat dibuktikan, hanya dibuktikan dengan perkataan. Itu memang sama sekali bank memang tidak akan gunalah income-income yang macam tu. Nah, walaupun gaji kamu orang tu besar dan nampak cukup kuat untuk membuat pinjaman, tetapi kalau komitmen bulanan kamu orang tu tinggi, memang maksudnya kita ni banyak hutang lah, itu yang bank fikir. Nah, jadi bank akan susah lah untuk luluskan loan kamu orang. Bank akan membuat kiraan komitmen bulanan kamu orang terlebih dahulu, dan sekiranya komitmen kamu orang tu terlampau tinggi,
ada kalanya sampai negatif, tidak ada simpanan pun untuk kamu orang, lupakan sajalah untuk membeli kereta idaman kamu orang atau dapatkan penjamin. Penjamin seperti yang saya sudah cakap apa jenis penjamin yang sesuai untuk kamu orang, dan kamu orang kena carilah penjamin yang ciri-cirinya sesuai dengan apa yang bank minta. Dia tidak boleh cousin semua tu, susah sikit lah. Masalah PTPTN ni saya selalu terima di antara umur yang 30 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah. Dan kenapa saya cakap 30 tahun ke bawah? Kebanyakan orang ni, dia kebanyakan lah yang umur 30 tahun ke bawah ni, bila bersentuh tentang PTPTN, banyak yang tidak menjaga dia punya bayaran untuk PTPTN. Bagi mereka PTPTN tu hanya untuk belajar, dan saya tidak wajib membayarnya seperti saya membayar loan-loan yang lain. Anda adalah melakukan kesilapan paling besar. Nah, kerana PTPTN ni juga ada bunganya bila kamu orang tidak bayar. Jangan terkejut kalau tengok bunganya tertiba sangat mekar dan besar apabila kamu orang stop untuk membayar dah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PTPTN adalah part of the secret record juga, guys. Kalau duit yang diberikan untuk kamu orang belajar untuk menimba ilmu sehingga kamu orang boleh dapatkan pekerjaan masing-masing sekarang, pekerjaan yang diimpikan oleh kamu orang, tetapi duit yang dipinjam tidak bayar, itu pun satu attitude yang buruk, guys. Nampak sangat keburukan attitude tu. Dia tidak macam mengambil mudah lah, kerana dia fikir PTPTN tidaklah teruk sangat. Anda silap. Jadi kamu orang kena juga bayar PTPTN kamu orang. Dan akhir sekali PTPTN ni sangat senang untuk kita kalau kita mau apply loan tapi kita masih ada PTPTN yang sangkut, apa yang perlu kamu orang lakukan adalah first adalah kamu orang kena cek ataupun cek dekat statement kamu orang tu berapa tunggakan dia. Lepas tu ada certain tunggakan tu masih boleh dibayar menggunakan KWSP ataupun cash. Selepas kamu orang settle tunggakan setengah daripada tunggakan tu, makanya loan kamu orang tu ada setengah bank boleh terima bahawa kamu orang bahawa kamu orang dah start bertanggungjawab untuk membayar PTPTN tu. Tapi dia mengikut budi bicara bank masing-masing lah. Jadi itu saja untuk hari ini, dan saya berharap kamu orang semua mendapat info penting tentang apa jenis-jenis yang menyebabkan kamu orang tu boleh loan tu gagal. Apakah sebab bank menyebabkan loan kamu orang tu gagal. Jadi please, saya dah cakap semua faktor-faktor ni, jangan ulang dia supaya kamu orang boleh mendapatkan kereta idaman kamu orang. Itu saja, Relative. Bye.